Pada 20 Januari 1942, konvoi 11 kapal perang Jepun berlepas dari Teluk Chamrah, Indochina untuk memunggah pasukan darat di Singgora, di mana dua daripadanya akan meneruskan perjalanan ke Endau, iaitu Kansai Maru dan Canberra Maru, membawa tentera Batalion ke-96 yang ditugaskan untuk menawan padang terbang Kahang dan Kluang. Mereka diiringi oleh unit pengiring pertama, iaitu Skuadron Torpedo 3, kapal penjelajah ringan Sendai, kapal utama Laksamana Muda Shintaro Hashimoto, dan 6 kapal pemusnah kelas Fubuki, Hatsuyuki, Shirayuki, Asagiri, Amagiri, dan Yugiri. Skuadron itu ditambah dengan 5 kapal penyapu ranjau kelas W1, 3 pengejar kapal selam kelas CH4 dan 4 bot peronda. Pada 26 Januari 1942, 2 buah pesawat tentera udara diraja Australia, iaitu RAAF Lockheed Hudson, telah melihat pergerakan tentera Jepun 20 batu atau 32 km di antara Endau. Walaupun mereka melihat konvoi Jepun pada 7.45, transmisi radio mereka telah rosak dan berita tidak dapat menghubungi markas mereka di Singapura. Maklumat risikan hanya dapat disampaikan kepada ketua mereka setelah mendarat di Singapura pada jam 9.20. RAF memutuskan untuk menyerang konvoi tentera Jepun dengan semua pesawat yang ada. Namun, serangan itu terpaksa ditangguhkan sehingga petang, bagi membolehkan kru pesawat pengebom torpedo Vickers Wildebeest dan ferry Albacore dari Skuadron RAF nombor 36 dan Skuadron RAF nombor 100 mendapat rehat selepas menjalankan misi malam sebelumnya. Serangan udara pertama telah dilakukan oleh Wildebeest nombor 36 dan 100 Skuadron dan Hudson nombor 1 dan 8 Skuadron RAAF. 12 Wildebeest dan 9 pengebom Hudson berlepas dari Singapura pada awal petang 26 Januari dengan pengiring pejuang terdiri daripada 12 Brewster F-2A Buffaloes dan 9 Hawker Hurricanes. Sebenarnya, pendaratan Jepun di Endau telah berlangsung selama lebih 4 jam pada masa pesawat dari Singapura sampai pada pukul 15.00. Pada masa itu, tentera laut Jepun mempunyai perlindungan udara yang terdiri daripada 19 Nakajima Ki-27 dari Skuadron 1 dan 11 dan Nakajima Ki-44. Serangan oleh RAF mendapat tentangan hebat. 5 buah pesawat Wildebeest tewas dalam serangan itu, termasuk pegawai pemerintah Skuadron nombor 100, manakala di pihak Jepun sebuah Ki-27 ditembak jatuh. Gelombang kedua selepas serangan pertama pesawat pejuang RAF berlepas dari Singapura pada 16.15. Pesawat pejuang yang digunakan terdiri daripada 7 Wildebeest dan 3 Albacores nombor 36 Skuadron dan 2 Wildebeest nombor 100 Skuadron. Mereka tiba di Endau pada jam 17.30, tetapi pesawat pengiring iaitu 7 buah Hurricane dan 4 buah Buffalo lewat sampai di lokasi pertempuran. Biplane British telah diserang oleh 10 pesawat Ki-27 dan 2 Ki-44. Dalam pertempuran tersebut, 5 Wildebeest, 2 Albacores dan sebuah Hurricane telah ditembak jatuh. Daripada 72 anak kapal dari Skuadron nombor 36 dan 100 yang menyertai serbuan itu, 27 terbunuh, 7 cedera dan 2 ditangkap. Serangan ketiga oleh RAF terdiri daripada 6 buah Hudson tanpa pengiring dari nombor 62 Skuadron RAF yang terbang dari Palembang, Sumatera, menyerang tidak lama selepas itu. Dalam pertempuran ini, RAF kehilangan 2 daripada 6 pesawat tadi. Manakala serangan keempat terdiri daripada 5 Bristol Blenheims dari nombor 27 Skuadron RAF bertolak dari Palembang pada lewat petang dan hanya sampai di Singapura menjelang matahari terbenam, dan misi tersebut sebenarnya dibatalkan. 16 hari sebelum meletusnya Battle of Endau, iaitu pada 10 Disember 1941, HMS Prince of Wales dan HMS Repulse
yang dalam tugas meronda di perairan Kuantan telah diserang oleh pesawat tempur Jepun secara mengejut. Serangan dengan melancarkan 5 buah torpedo yang tepat mengenai sasarannya menyebabkan kerosakan yang teruk ke atas 2 kapal tersebut dan akhirnya tenggelam ke dasar laut. Seramai 513 orang kelasi Repulse dan 327 orang kelasi Prince of Wales terkorban dalam serangan tersebut, termasuk Laksamana Phillips dan Kapten John Leach. Lokasi tenggelamnya kedua-dua kapal ini ialah 61 batu nautika, iaitu 110 km dari timur Kuantan. Battle of Endau sebenarnya melibatkan pertempuran di perairan Endau sekitar Pulau Sembilang, Pulau Seribuat dan Pulau Aceh, lebih kurang 5 batu nautika arah timur laut dari pantai Teluk Sari. Kapal HMS Thanet dan HMAS Vampire dari pangkalannya di Singapura dan sampai di lokasi yang telah ditentukan sekitar jam 2.00 pagi 27 Januari 1942. Sambil bergerak secara perlahan-lahan dalam kegelapan dan mencari-cari kedudukan kapal musuh. Pada 2.37, mereka terserempak kapal musuh yang pertama, iaitu kapal pemusnah dari konvoi pengiring, namun tidak melakukan serangan. Beberapa minit kemudian, menemui pula kapal pembersih periuk api. Kali ini tanpa membuang masa, mereka melancarkan 2 torpedo. Namun kedua-duanya tidak mengenai sasaran. Pencarian kapal-kapal musuh diteruskan tetapi gagal dan memutuskan untuk kembali ke Singapura. Lepas itu, mereka bertembung pula dengan salah sebuah kapal pengiring musuh. Dan dengan itu bermulalah pertempuran. Tentera bersekutu melancarkan torpedo salvo ke kapal pemusnah Shirayuki tetapi tidak mengenai sasaran. Pertempuran secara besar-besaran bermula apabila kapal-kapal perang Jepun yang lain menyertai serangan ke atas kapal tentera bersekutu. Kapal pemusnah tentera bersekutu cuba untuk meninggalkan kawasan pertempuran, namun dikejar oleh pihak Jepun. Pada jam 4.00 pagi 27 Januari 1942, Jepun akhirnya berjaya menembak bilik enjin HMS Thanet dan menyebabkan kerosakan yang teruk, dan HMS Thanet terpaksa mengurangkan kelajuannya. Tidak berapa lama kemudian, kapal Thanet digegarkan dengan satu letupan yang sangat kuat dan kehilangan semua kuasa dan akhirnya tenggelam. Dikatakan hanya dalam masa lebih kurang 20 minit, kapal HMS Thanet hilang dari pandangan. HMAS Vampire dikatakan cuba untuk membantu dengan melancarkan tabir asap, iaitu smoke screen, tetapi telah dihalau oleh tembakan kapal Jepun. Walaupun tembakan musuh gagal mengenai sasaran kapal HMAS Vampire, namun tembakan yang bertubi-tubi itu memaksa HMAS Vampire meninggalkan kawasan pertempuran tanpa dapat menyelamatkan anak-anak kapal HMS Thanet. Shirayuki menyatakan setelah HMS Thanet tenggelam, seorang pegawai dan 30 anggotanya telah diselamatkan, manakala yang terkorban pula seramai 11 orang. Perancangan awal Jepun sebenarnya adalah mahu mendaratkan amfibia di Mersing untuk memutuskan talian komunikasi antara tentera British di sebelah timur Johor dengan Singapura. Tetapi membatalkan hasrat tersebut kerana mereka percaya pertahanan berikat di Mersing sangat kuat. Walaupun tentera darat Jepun telah menawan Endau pada 21 Januari, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menembusi pertahanan Australia di Sungai Mersing. Namun akhirnya Mersing dapat juga dikuasai sepenuhnya pada pagi 27 Januari 1942. Setelah menguasai Mersing, tentera Jepun meneruskan perjalanan ke selatan menuju Johor Bahru melalui Jemaluang dan Kota Tinggi. Sepanjang perjalanan ke Johor Bahru, mereka tidak mendapat tentangan yang sengit. Walaupun semasa menghampiri bandar Kota Tinggi, terdapat beberapa pillbox, namun ia telah ditinggalkan oleh tentera berikat yang kebanyakannya telah mula berundur ke Singapura.
Bangunan lama yang dibina pada tahun 1920-an terletak di Jalan Ibrahim. Asalnya merupakan pejabat pentadbiran Mersing. Kemudiannya menjadi markas operasi tentera imperialis Jepun semasa Perang Dunia Kedua, hingga Jepun menyerah kalah pada 1945. Kemudian, bangunan lama ini beroperasi semula sebagai bangunan kerajaan. Bermula pada tahun 2016, bangunan ini telah diubah suai dan dijadikan Muzium Mersing di bawah seliaan Yayasan Warisan Johor sehingga kini.